يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Pada para jemaah, para penonton, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Darul Makmur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para jemaah sekalian berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah tak berapa lama lagi kita nak menyambut Hari Raya Haji dan mudah-mudahan ini pun tadi dengar orang booking online untuk sembahyang Hari Raya Haji dalam masa 5 minit, 7 minit dah full booking. Dah macam betul. Makna Alhamdulillah ini kalau dilihat secara umumnya satu berita baik lah. Makna Masya Allah masyarakat Islam Singapura ni memang nampaknya bersungguh-sungguh dapat sama-sama berjamaah sembahyang Hari Raya. Cuma satu lagi yang agak kurang sedap pasal ramai yang tak dapat register booking. Ada yang mengeluh, ada yang sedih, ada yang... Tapi tak apalah para jemaah, sembahyang Hari Raya ni memanglah kita yang Hari Raya puasa pun dah tak dapat berjamaah. Hari Haji lah kita harap-harapkan berjamaah di masjid pun. Tapi itulah sembahyang Hari Raya ni sembahyang sunat. Kita bolehlah sembahyang di rumah. Mungkin macam dululah sembahyang Hari Raya di rumah berjamaah. Dan ni pun Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan ini satu kebaikan lah. Makna berita baik, makna Alhamdulillah masyarakat Islam ni semangat untuk bersama-sama melakukan solat berjamaah. Baik para penonton, para jemaah sekalian, insyaAllah kita teruskan pengajian kita berkenaan bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Dan pada hari ini kita nak membicarakan berkenaan iaitu menghayati makna-makna zikir selepas salat, kelebihannya dan keistimewaan. Kita sering lepas sembahyang berjamaah di masjid-masjid, kita akan dibacakan oleh imam bacaan zikir gini, doa gini. Jadi kita nak menghayati makna-makna zikir-zikir selepas salat, kelebihannya dan keistimewaannya. Dan mudah-mudahan insya-Allah sebahagian daripada zikir-zikir, doa yang kita baca selepas salat bersama berjamaah bersama imam ni ada dalam buku Pahala Hidup 7,000 Tahun dan diterangkan kelebihan. Baik, insyaAllah para penonton sekalian, kita mulakan pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita, insyaAllah memberikan kita kesihatan, keselamatan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dikumpulkan bersama orang-orang saleh dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ilal habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, kita masih lagi berada pada awal Zulhijjah, 1 hingga 10 Zulhijjah, di mana pada minggu lepas kita membicarakan amalan yang boleh menandingi malam Lailatul Qadar, boleh menandingi 10 hari terakhir Ramadan, iaitulah sekarang ni lah 1 hingga 10 Zulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tidak ada amalan yang terbaik dilakukan melainkan pada awal Zulhijjah. Sehingga kan sahabat bertanya, walaupun dengan berjuang fi sabilillah, Nabi kata walaupun berjuang fi sabilillah bersama Rasulullah pun, melainkan orang yang pulang, makna lepas berjuang dia meninggal, maknanya mati syahid. Besar pahalanya apa-apa saja amalan kita lakukan pada awal Zulhijjah. Jadi antaranya para jemaah, zikir-zikir yang kita baca selepas sembahyang. Dan satu lagi para jemaah, ini sebaiknya lah kalau kita ni lepas sembahyang, kalau boleh jangan terus bangun sibuk sana sibuk sini. Kalau boleh kita duduk sebentar, berjamaah lagi perlu. Kalau berjamaah tu kita lepas sembahyang kalau boleh zikir sama-sama, doa,
Dan kalau sembahyang seorang pun, kalau boleh pun sama duduk. Pasal apa para jemaah? Ada hadis. Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang lepas sembahyang berjamaah, kemudian dia duduk, tusalli alaihil malaikah madama fi majlisihi alladhi yusalli fi. Maknanya selepas kita sembahyang berjamaah, kita duduk berzikir, maka para malaikat berselawat, makna mendoakan kepada orang tersebut yang duduk lepas sembahyang berjamaah tu, madama fi majlisihi, selama dia duduk tu, alladhi yusalli fi, makna selama dia duduk tempat dia sembahyang dan dia berzikir, dia duduk minta ampun, berdoa, malaikat mendoakan kebaikan untuk dia. Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah dosanya, rahmatilah dia. Sehinggalah apabila dia maknanya buangin ataupun batal lah sembahyang. Jadi di sini para ulama menerangkan bahawa daripada hadis ni juga sebaik-baiknya, bagusnya lepas sembahyang berjamaah jangan terus bangun. Duduk dulu, zikir dulu, sebagaimana Rasulullah pun duduk zikir dan berdoa dan sebagainya. Dan kemudian kalau betul-betul ada hajat, barulah kita bangun, kita uruskan kita punya tugasan macam biasalah. Jadi sebab apa? Sebab hadis tadi menyebut malaikat akan mendoakan orang tersebut. Kita tak nampak lah, maknanya kita lepas sembahyang berjamaah, kita tak nampak malaikat tu, tapi sentiasa mendoakan kita. Cuma dalam hadis ini menerangkan tentang sembahyang berjamaah. Habis kalau sembahyang seorang macam mana? Sembahyang seorang pun insya-Allah mudah-mudahanlah malaikat pun mendoakan kita, sebab nampaknya hadis tadi walaupun secara khususnya untuk orang sembahyang berjamaah, tetapi mudah-mudahan didoakan juga untuk orang yang sembahyang seorang. Sebab sekarang ni pun nak berjamaah di masjid, kita tahulah masalah nak bookingnya. Kadang-kadang orang ialah pakcik-pakcik, makcik-makcik lagi lah, nak booking tak pandai, salah-salah booking lain pula. Jadi ini para jemaah, insya-Allah sembahyang berjamaah dan sembahyang seorang pun insya-Allah kita duduk berzikir. Dan kedua, kalau boleh kita lepas sembahyang, sama ada berjamaah lebih utama, sembahyang seorang, kalau boleh pun jangan pergi terus, duduk dulu. Iaitu sebab Nabi SAW pernah ditanya, ayyud doa asma', doa apa yang paling didengari oleh Allah Ta'ala, maknanya paling makbul, paling bagus waktunya, iaitu fi jawfil lail, ketika malam, ketika tahajud itulah maksudnya, dan waduburi kulli salawatil maktubah, dan pada dubur maknanya sebelum habis sembahyang dan juga selepas habis sembahyang. Ini waktu-waktu yang Allah Ta'ala dengar, maknanya Allah Ta'ala insya-Allah kabulkan doa di waktu itulah, makna sebelum habis sembahyang dan lepas habis sembahyang, salawatil maktubah, sembahyang-sembahyang yang fardu di sini. Sebab itu ada riwayat daripada Imam Ja'far Sadiq radhiyallahu anhu rahimahullah, seorang alim daripada golongan Ahlul Bait. Imam At-Tabari ada meriwayatkan, Imam Ibn Hajar pun ada meriwayatkan bahawa dia kata doa yang dilakukan selepas salat fardu lebih afdal daripada doa yang dilakukan selepas salat sunat. Seperti salat fardu dengan sembahyang sunat. Makna nak terangkan kalau boleh lepas sembahyang jangan terus kita bangun, melainkan kalau ada hajat kita bangun sekejap, kita duduk baliklah. Tempat yang kita sembahyang tu berkat, sebab itu tusalli alaihil malaikah fi majlisihi alladhi yusalli fi. Nabi tekankan tempat yang kita sembahyang tu, kita duduk kat situ. Mungkin ada timbul persoalan, iaitu berkenaan ada orang ni kan ada sembahyang, para jemaah dekat masjid, lepas sembahyang ni nanti dia pindah tempat, lepas sembahyang dia pindah lagi tempat, sembahyang tempat lain. Ini pun ada riwayat mengatakan bahawa lagi banyak tempat yang kita sembahyang, lagi banyak kelebihan. Pasal ni semua sebagai menjadi saksi akan ibadah kita. Tapi yang penting di sini ialah lepas sembahyang tu kita duduk dulu di situ, ibadah, zikir, baca Quran, doa-doa yang kita akan sebut nanti, zikir-zikir. Kemudian nanti kalau nak sembahyang sunat ba'diyah selepas itu, itu kita boleh sembahyang tempat lain ke. Tapi kalau kat rumah situ-situ je lah. Tapi kalau kat masjid memang ada kadang-kadang kita tengok orang-orang Arab ni dia ke kanan sikit, ke kiri sikit, sebagai nak mengambil berkat dan sebagai menjadi saksi lah tempat tu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan lagi bagus para penonton, kalau kita pergi luar negara, luar negeri, kita pergi Malaysia, Indonesia, kita banyak masjid-masjid kita sembahyang di sana. Pergi Indonesia, pergi masjid 2, 3, 4 masjid sembahyang. Pergi Malaysia, pergi Barat, pergi Jepun, kita cari masjid sembahyang. Lagi banyak tempat-tempat ni sebagai saksi kita beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada tajuk kita para penonton, iaitu kalau boleh lepas sembahyang, terutama sembahyang fardu, terutama lepas sembahyang berjamaah, kita duduk berapa yang kita mampu, lama sikit pun tak apa, zikir dan berdoa. Tapi kalau sembahyang seorang, insya-Allah pun boleh, termasuk insya-Allah hadis tadi yang saya dah bacakan. Cuma ada yang mengatakan lepas sembahyang ni tidak digalakkan berdoa. Saya pernah dengar ada satu radio agama, bukan di Singapura, negara lain lah, negara apa ni, adalah negara, dia sebutlah, dia cakap Melayu, dia kata lepas sembahyang fardu tidak digalakkan berdoa, malah dia kata bukan amalan sunat berdoa lepas sembahyang fardu. Saya pun heran juga, pasal dia kata gini, bukan sunat, tidak digalakkan, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa lepas sembahyang fardu. Jadi saya pun agak hairan, macam mana dia kata tak boleh, bukan sunnah, sedangkan Nabi berdoa lepas sembahyang. Ini insya-Allah akan diterangkan kalau sempat nantilah. Jadi kita balik semula para jemaah, iaitu apa dia bacaan-bacaan yang sering kita dengar imam-imam kita baca lepas sembahyang berjamaah. Makna imam akan baca. Apa pertama sekali imam akan baca lepas sembahyang berjamaah? Iaitu astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ini sebenarnya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas sembahyang pun Nabi baca astaghfirullah. Jadi Nabi baca 3 kali astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim 3 kali. Habis kita baca sampai astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, panjang-panjang. Sebab Rasulullah pun galakkan baca zikir macam gitu juga. Rasulullah baca tadi astaghfirullahalazim pendek, dan Rasulullah galakkan baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa, tidak ada Tuhan melainkan dia, al-hayyul qayyum, yang maha hidup, yang berdiri dengan sendirinya, wa atubu ilaih. Nabi pun suruh galakkan baca sebab kelebihan ni besar. Jadi imam akan baca gini, kita baca sama-sama 3 kali. Kelebihan ni para jemaah rahimakumullah, sini saya baca di buku ni Pahala Hidup 7,000 Tahun. Ada sebahagian zikir-zikir, doa-doa yang dibaca selepas sembahyang berjamaah ni ada disebut dalam buku ni. Baik, muka surat 104 muka surat 104, zikir istighfar selepas salat. Istighfar artinya ialah meminta keampunan kepada Allah Ta'ala di atas kesalahan yang lalu. Banyak sekali lafaz istighfar yang boleh dibaca. Seringkasnya ialah astaghfirullah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahaf." Sesiapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, diampunkan dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Hadis ini sahih diriwayat Imam Hakim dengan syarat sahih Bukhari dan Muslim. Para jemaah rahimakumullah, nak diterangkan di sini, bacaan ini sekali saja insya-Allah diampunkan dosa walaupun dia ada melakukan dosa besar. Tapi dengan syarat dia menyesal dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah walaupun dosa besar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Baik, di hadis tadi menyebut lari daripada medan perang. Betul. Dalam Islam, kita kalau berdepan dengan musuh, dia ada bilangan-bilangan dia lah. Jadi kalau kita lari, cabut lari, ini satu dosa besar, tak boleh para jemaah. Dalam berjihad ni ada hukum dia lah para jemaah, ni nak terangkan panjang. Jadi orang yang lari daripada medan perang dengan tanpa uzur, tanpa sebab, ini satu dosa besar. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut siapa yang baca ni insya-Allah diampunkan dosanya walau telah melakukan dosa besar, tapi dengan syarat kena bertaubat. Jadi kita sembahyang berjamaah ataupun kita sembahyang seorang, kita baca ni, masya-Allah,
kita dapat kelebihan yang cukup besar tadi. Baik, soalan lagi satu timbul. Kenapa lepas sembahyang kita baca astaghfirullah? Kenapa tak baca zikir lain dulu ke? Kita baca astaghfirullah dulu. Jadi di sini ada pendapat wallahu taala alam bisawab. Ada pandangan, tak silap saya, Imam Ghazali rahimahullah, dia kata antara sebabnya kita dahulukan astaghfirullah selepas sembahyang sebab kita takut sembahyang kita ni ada kekurangan. Sembahyang kita mungkin ada kelemahan. Yalah, kadang-kadang kita ni sibuk, pemikiran kita fikir itu, fikir ni, macam-macam kita dalam sembahyang berfikir, kerana tak khusyuk. Jadi ada orang dia boleh 100% fokus khusyuknya, ada orang cuma 50%. Lagi-lagi orang kalau ada masalah, memang lagi susah nak khusyuk, tapi dia tetap kena sembahyang. Dan kerana mungkin kelemahan kita sebagai seorang insan yang cepat lupa ni, kita lepas sembahyang saja kita sebut astaghfirullah, ya Allah, mungkin sembahyang kita ni ada kekurangan, minta ampun ya Allah. Ini ada pendapat tafsiran macam gitu. Yang ada kata termasuk semualah sembahyang mungkin kurang, mungkin sebelum tu ada melakukan kesilapan, kerana dia tak perasan, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada satu soalan timbul di sini. Ada orang kata lepas sembahyang fardu, ada imam tu dia baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Saya minta ampun pada Allah, la ilaha illa huwal, bukan hayyul qayyum, huwal hayyal qayyum. Jadi ini pun mengikut dia punya grammar ataupun i'rab. Dua-dua boleh baca para jemaah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum boleh, wal hayyal qayyum pun boleh. Dua-dua insya-Allah boleh. I'rab dia punya grammar dia tak lari. Insya-Allah semua betul. Ini berkenaan lepas sembahyang imam dan kita sama-sama membaca astaghfirullah dan apa, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tadi yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Selepas kita baca astaghfirullah, selalunya imam akan baca apa? Dan kita pun kalau boleh sembahyang seorang membaca jugalah, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Kalau sembahyang subuh, sembahyang maghrib, kita baca yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah kalau baca mengikut riwayat, lepas subuh, sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib dibaca 10 kali. Habis yang zuhur asar dibaca 3 kali, dan 3 kali, dan lepas sembahyang subuh baca 10 kali, maghrib 10 kali. Apa pasal pula sembahyang subuh 10 kali? Ada tafsiran mengatakan sebab subuh ni, sebab kita akan menghadapi hari siang, ini dia punya berkat, kita akan meninggalkan malam, akan menghadapi hari siang, semuanya nur, cahaya. Kemudian malam maghrib, apabila dah terbenam matahari, kita membaca wal hayyul qayyum, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Tadi yang hayyul qayyum tu lain, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi para jemaah rahimakumullah, cuma nak terangkan di sini tentang kelebihan lah, tentang kelebihan dan kenapa maghrib ditambah yuhyi wa yumit. Habis kalau zuhur ada yang tak baca yuhyi wa yumit, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit ni ada yang tak baca di masjid. Ada kadang-kadang lepas maghrib pun tak baca. Padahal kalau ikut riwayat, Rasulullah baca lepas maghrib, lepas subuh, yuhyi wa yumit. Jadi pada saya kadang-kadang kalau tak mau memeningkan kepala, jangan jemaah baca sekalian, zuhur pun boleh baca, asar pun baca dah. Jadi jemaah tak pening, sebab ini orang-orang awam ni dia kurang faham. Jadi baca sekali lagi bagus, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, yang esa, tidak ada syirik baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya segala kerajaan dan kesyukuranlah, pujian baginya. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa ke atas segala-galanya. Baik para jemaah, ini ada hadis menerangkan kelebihan ini cukup luar biasa, iaitu hadisnya sahih, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, terus boleh, yuhyi wa yumit boleh,
Dia ibarat seperti memerdekakan 4 orang anak Nabi Ismail. Memerdekakan 4 orang anak Nabi Ismail. Kita kalau dengar hadis ni sahih. Kita lihat memerdekakan memerdekakan 4 orang anak Nabi Ismail, apa yang kelebihan? Para jemaah rahimakumullah. Kalau kita lihat hadis ni, kita akan mendapat 4 kelebihan besar. Pertama, memerdekakan hamba ni, Islam, seorang Muslim, seorang hamba yang kita merdekakan, Allah Ta'ala akan merdekakan tubuh kita daripada neraka. Itu kalau seorang. Kalau 4 orang, kemudian yang Nabi sebut ni 4 orang Muslim kita merdekakan daripada hamba, ini bukan orang sembarangan, ini anak seorang Nabi. Maknanya mulianya orang yang kita merdekakan. Jadi dapat pahala memerdekakan 4 orang hamba, dan kedua, pahala dimerdekakan tubuh kita daripada api neraka. Dan yang ketiga, pahala zikir. Pasal tadi kita baca kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, sampai habis 10 kali pahala zikir. Yang keempat, para jemaah, ini yang kadang-kadang kita tak perasan, iaitu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau nak merdekakan hamba ni perlu keluarkan banyak duit. Perlu keluar banyak duit. Seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, padahal Sayyidina Bilal ni, ini Abu Jahal pun dah tak pandang lah, diseksa teruk-teruk Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tengok kesian, cuba nak merdekakan Sayyidina Bilal. Jadi Abu Jahal letakkan harga, walaupun Sayyidina Bilal ni tak dipandang, tapi harga mahal juga tu. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar terpaksa korbankan hartanya yang banyak untuk apa? Untuk merdekakan Sayyidina Bilal. Baik, jadi zaman sekarang ni kalau nak merdekakan hamba dah tak ada. Tetapi kalau yang ada ni selalu kalau berlaku orang-orang yang menculik inilah. Dia minta, macam kemarin sikit hari saya baca berita di mana, di Sabah ke Sarawak, ada anak orang kaya daripada China kena culik. Jadi orang yang menculik ni dia minta satu orang tu 34 juta ringgit. Jadi apabila saya dengar berita ni, Masya Allah, saya teringat yang hadis tadi, memerdekakan hamba. Jadi dia minta tu 34 juta ringgit. Duit Singapura dah berapa? Duit Singapura dah 10 juta lebih kurang, 10 juta dolar. Ini seorang anak yang kaya daripada China. Sekarang ni kita nak merdekakan lebih mulia daripada dia, mungkin lebih daripada 10 juta duit Singapura. Jadi saya kira-kira lah, maknanya kalau kita zikir 10 kali tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pahala merdeka, satu dimerdekakan daripada api neraka, satu zikir, satu lagi seolah-olah kita ni menderma 40 juta dolar fi sabilillah, untuk nak merdekakan 4 orang anak Nabi Ismail tadi. Maknanya satu orang 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 40 juta. Maknanya kita ni manalah ada duit sampai nak kumpulkan 40 juta. Kadang-kadang orang yang ada 40 juta pun tak sanggup nak habiskan 40 juta untuk merdekakan orang yang mulia. Jadi kita kadang-kadang ya ada macam nak derma masjid, madrasah, kita lah sebagai manusia memang tak nafikan, kita macam mengira nak masuk tabung pun, alamak, ini madrasah masjid, cukuplah 10 dolar, ada yang lebih sikit 50 dolar, yang ada okeylah 100 dolar. Mungkin ada yang diberikan kelebihan sampai 1000 dolar ada juga. Tapi susah nak jumpa orang ni sampai nak derma 10,000, 100,000, 1 juta, melainkan orang yang betul-betul hati dia mulia. Jadi dengan membaca lepas sembahyang para jemaah, kadang-kadang imam di masjid lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, ada imam baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang Nabi sebut terus macam itu. Ini maknanya kalau baca 10 kali, seolah-olah pagi itu keluarkan 40 juta dolar fi sabilillah. Ya Allah, kita nak keluarkan duit pun mengira banyak. Duit dalam bank ada berapa? Duit dalam bank mungkin ada 10,000. 10,000 nak keluar 1,000 pun dah menggeletar lah. Duit dalam bank ada berapa? 100 juta. Awak derma lah 40 juta tu Masjid Darul Makmur. Masjid Darul Makmur dapat 40 juta. 40 juta, duit saya 100 juta. Menggigil.
Tetapi para jemaah, kita zikir tadi 10 kali waktu subuh ataupun bila-bila lah. Nabi pun tak tetapkan bila-bila, cuma Nabi baca waktu subuh, waktu maghrib 10 kali. Sebab ada kelebihan lain. Jadi dengan baca 10 kali, kita keluarkan 10 juta fi sabilillah, pahalanya, kelebihannya. Jadi para jemaah, lepas kuliah ni, siapa-siapa nak dapat kelebihan derma 10 juta, baca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis tadi. Jadi ini satu kelebihan yang cukup besar. Makna kalau kita baca lepas sembahyang berjamaah, maghrib, lepas subuh 10 kali, 4 kelebihan. Merdekakan hamba, besar pahala. Kemudian kita merdekakan hamba tu, dia dimerdekakan tubuh kita dari api neraka. Yang ketiga, dapat pahala zikir, pahala besar. Yang keempat, seolah-olah kita derma 40-50 juta fi sabilillah. Jadi para jemaah, siapa-siapa yang mungkin hartanya tak banyak di dalam bank, ada yang jangan sedih lah. Kita banyakkan berzikir sebab dia sebagai pengganti daripada sedekah kita. Ini para jemaah. Sebelum saya nak teruskan bacaan, satu lagi yang zikir ni para jemaah, iaitu di mana para sahabat bertanya dengan Rasulullah SAW. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya di Madinah, mereka ada harta, mereka ada tanah, mereka ada duit, mereka boleh bersedekah, banyak pahala. Kita ni orang miskin ya Rasulullah, duit pun tak ada, tanah pun tak ada, habis pahala kita kurang, mereka banyak." Jadi Rasulullah galakkan, banyakkan zikir, sebab zikir kepada Allah Ta'ala menggantikan duit sedekah. Ini bagi orang-orang yang miskin. Baik, seterusnya lepas kita sembahyang berjamaah, kita akan baca apa? Lepas tu, iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ini pun Rasulullah baca lepas sembahyang. Tapi Nabi baca pendek saja. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah kesejahteraan, wa minkas salam, dan daripada kamu datangnya keselamatan, kesejahteraan. Tabarakta ya, maka maha barakat, maha berkat, wahai Tuhan yang maha agung dan maha penganugerah. Ini yang Rasulullah baca. Habis kita baca ni macam mana? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada tambah lagi, wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Kita tambah wa ilaika ya'udus salam, kembali kepadamu ya Allah kesejahteraan. Fahayyina rabbana bis salam, hidupkanlah kami ya Allah dalam kesejahteraan. Wa adkhilnal jannata daras salam, masukkanlah kami ke syurga Darussalam. Ini salah satu nama syurga juga, Darussalam. Tabarak wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ini sebagaimana kalau kita tak mengubah apa-apa, cuma kita tambah ini sebagai ambil berkat doa ni jugalah. Mana berkat nama-nama Allah yang mulia Assalam. Jadi kita tambah, iaitu ya Allah dengan berkat Assalam. Macam kita lah doa ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin, Allahumma najjina, selamatkanlah kami ya Hayyu ya Qayyum. Ini mana kita gunakan nama-nama Allah sebagai wasilah. Ni tawassul ni satu tajuk juga. Makna kita ambil berkat dengan nama-nama Asmaul Husna. Jadi Assalam ni Asmaul Husna, kita ambil berkat, kita tawassul dengan Asmaul Husna ni. Ya Allah, kalau Engkau ni adalah kesejahteraan, semua keselamatan, kesejahteraan datang daripadamu ya Allah, maka hidupkanlah kami dalam keselamatan, kesejahteraan, dan masukkanlah kami Darussalam dalam keadaan sejahtera. Ini kita orang kata tawassul, ambil berkat daripada inilah nama-nama Asmaul Husna. Baik, kemudian apa dia para jemaah, kita baca lagi. Imam akan baca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah, ini doa ni banyak dia berkat dia, kelebihan dia, keistimewaan luar biasa. Apa dia? Ini Rasulullah ajar kepada seorang sahabat Nabi. Nabi menyebut, bacalah fi duburi kulli salat, sebelum habis sembahyang ataupun lepas sembahyang,
bacalah Allahumma a'inni. Kalau seorang, Allahumma a'inni, kalau ramai, Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah bantulah saya ala zikrika, untuk berzikir, mengingatimu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, melakukan amalan kebaikan sebaik-baiknya. Jadi ini Rasulullah kata kamu amalkan ni. Sebab apa para jemaah? Berkat memang luar biasa lah. Lagi-lagi lepas sembahyang, iaitu ini 3 ni kalau kita dapat lakukan, Masya Allah, mudah-mudahan ini penerang kubur, mudah-mudahan penerang akhirat kita. Sebab apa? Ini 3 ni zikrika, ya Allah bantulah saya untuk mengingati zikir padamu, lidah kita ni. Wa syukrika, bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dengan melakukan ibadah yang terbaik. Kita nak sembahyang kita yang terbaik, sedekah kita yang terbaik, menolong orang pun cara yang betul, kita bantu orang yang susah dengan yang terbaik, haji, ibadah, apa saja amalan kebaikan, semua yang terbaik. Dan kalau kita melakukan yang terbaik, insya-Allah dapat syurga pun yang terbaik. Dan satu lagi para jemaah, ada orang menggunakan zikir ini ataupun doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, digunakan ini, dia kata apa? Ini pun doa ni kalau banyak dibaca, insya-Allah mudah-mudahan dalam kubur dia pun dia boleh sembahyang ni. Dalam kubur dia pun dia boleh beribadah. Sebagaimana ada hadis sahih, nabi-nabi hidup dalam kubur mereka bersembahyang. Innal anbiya ahya fi quburihim yusallun. Hadisnya sahih. Mereka hidup dalam kubur bersembahyang. Apa pasal sembahyang? Pasal sembahyang ni mengumpulkan zikir. Kan dalam sembahyang kita ada zikir. Dalam sembahyang kita baca Quran. Tidakkah dalam sembahyang kita baca Quran? Dalam sembahyang juga kita menunjukkan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dah termasuk zikir-zikir yang terbaik, iaitu sembahyang tu sendiri. Sebab itu kalau kita baca zikir tadi yang Rasulullah ajar, mudah-mudahan bukan saja ibadah kita dunia kita hebat, dalam kubur pun masih boleh beribadah. Ya, betul ke? Betul. Pasal apa? Kita punya jasad sudah berpisah dengan roh. Sebab yang buat kita malas ni, yang buat kita susah nak ibadah, yang buat kita tak khusyuk ibadah, pasal tubuh kita. Jadi apabila kita dah berpisah dengan tubuh, roh pun dah berpisah, itulah rasa nikmatnya ibadah pada Allah. Cuma dah tak ada pahala lagi lah. Nikmat saja tapi dah tak ada pahala. Sekarang kalau kita ibadah ni, bagi mereka yang dah sampai darjat memang rasa lazat. Tapi bagi orang yang biasa-biasa, ya Allah susahnya nak bangun subuhnya, nak ibadahnya susah. Tapi itulah insya-Allah kita doa ni, insya-Allah dia akan membantu ibadah kita kepada yang lebih baik. Kemudian Rasulullah pun ada sebut ya muqallibal qulub. Imam ada baca ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, ya Allah tetapkanlah hatiku untuk taat kepadamu dan berpegang kepada agamamu. Ini memanglah para jemaah, sebab kadang-kadang perasaan kita punya hati keimanan takut-takut, syaitan ganggu, bisik, kita pun berbolak-balik. Jadi itulah, kita pun banyakkan baca ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini yang kadang-kadang imam bacalah lepas sembahyang berjamaah. Baik para jemaah, satu lagi, lepas sembahyang berjamaah, imam akan baca ayat kursi. Kadang-kadang dulu saya tak tahu, imam ni panjangnya, dah zikir dah panjang, ada ayat kursi lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Rupa-rupanya para jemaah ada hadis sahih. Hadis sahih, siapa yang baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang fardu, maka tidak ada yang akan menegah dia masuk syurga, melainkan hanya mati saja. Maknanya kalau dia meninggal dunia, semua dah syarat-syarat dah komplit untuk dia masuk syurga. Mana begitu hebatnya ayat Al-Kursi. Maka Rasulullah galakkan baca ayat kursi lepas sembahyang fardu. InsyaAllah jaminan masuk syurga. Semua dah komplit, syarat-syarat dah komplit dah masuk syurga, melainkan satu syarat saja belum. Apa dia? Dia kena mati dulu, baru dia masuk syurga. Makna begitulah hebatnya ayat kursi. Dalam buku ni pun pahala hidup 7,000 tahun ada disebut. Muka surat 112, saya bacakan di sini para jemaah. Muka surat 112, membaca ayat Al-Kursi selepas salat
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man qara'a dubura kulli salatin maktubah ayatul kursi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Sesiapa yang membaca ayat kursi pada penghujung setiap salat fardu, iaitu selepas salat, tidak ada yang menegahnya daripada masuk syurga melainkan ia meninggal dunia. Maknanya hadis ni menyebut semua syarat dah komplit untuk dia masuk syurga, melainkan satu lagi dia kena tunaikan. Apa dia? Dia kena meninggal dunia, barulah dia boleh masuk syurga. Mungkin ada orang tanya, kenapalah kita ni hidup ni nak kena mati, badan masuk tanah, kena timbus dengan tanah. Kenapa tak nak kita ni tak payah meninggal dunia lah? Kita baca ayat kursi, kita baca, kita zikir, baca Quran, zup, masuk syurga. Kan senang. Ini nak mengalami mati, sakit tu sakit, ini sakaratul maut lagi. Malaikat datang nak cabut nyawa, dengar pula orang cakap sakit itu sakit. Alah hai. Habis nanti tubuh pula kena mandi, masuk tanah kotor, hujan lebat, habis nak tanam pun susah. Para jemaah rahimakumullah, setiap apa yang berlaku ni semua ada hikmat. Apa tujuan Allah Ta'ala ciptakan mati? Tujuannya supaya kita sedar kita ni hina. Dulu 100 tahun dulu kita pun tak ada. Tuan-tuan ada 100 tahun dulu. Mungkin saya tak tahulah ada yang tengok dalam video ni, online ni ada dah umur 100 tahun. Tapi kebanyakan kita 100 tahun dulu pun kita tak ada. Jadi mana kita datang? Daripada kita tahulah sejarah kita berkecil besar-besar, besok hilang. Jadi nak tahu kedudukan kita, hinanya kita. Kedua, supaya menyedarkan kita bahawa kita ni siapa sebenarnya. Jangan sombong, jangan berlagak sombong, jangan besar diri. Sebab apa? Tempat akhir ni kita kat mana? Kat tanah yang kotor. Jadi banyak hikmat-hikmat supaya menyedarkan orang yang masih hidup siapa kita yang sebenar. Para jemaah, ini banyak hikmat. Sebab kalau kita terus dah amal-amal terus masuk syurga, jadi orang yang masih hidup ni dia tak tahu yang dia punya kelemahan. Kita ni tubuh kita walaupun cantik, kulit cantik, asal kita dan tempat kita yang kotor nanti masuk tanah. Jadi biar manusia sedar, kita ni akan pergi yang tempat kotor, asal pun daripada yang hina juga, daripada air. Baik para penonton, para jemaah sekalian, itu ayat kursi. Begitu juga kadang-kadang imam baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini pun Rasulullah galakkan juga. Ada hadis sahih, siapa lepas sembahyang digalakkan baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada hadis sahih menerangkan siapa yang rajin baca ayat surah Ikhlas akan dimasukkan ke syurga. Jadi ini dua ni para jemaah, kalau boleh kita baca ayat kursi, surah Al-Ikhlas. Kemudian selepas itu apa imam akan baca? Imam akan baca ilahana ya rabbana subhanallah 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 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Sebab apa para jemaah? Ini pun ada hadis di sini, pahala hidup 7000 tahun. Hadis muka surat 113, iaitu hadis-hadis yang menerangkan kelebihan membaca masya-Allah, ke surat muka surat 13, muka surat tadi 100, muka surat 105 para jemaah. Ini kertas ni dah termasuk salah tempat pula. 105 zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sesiapa yang bertasbih subhanallah pada penghujung setiap salat, iaitu selepas salat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampunkan kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, hadis ni riwayat mana pula tak ditulis pula tapi hadis memang sahih. Para jemaah rahimakumullah, ini nak terangkan lepas sembahyang tadilah diampunkan dosa, diangkat darjat kita, diampunkan dosa. Imam Nawawi kata rahimahullah, kalau kita ni dah tak ada dosa, insya-Allah Allah angkat darjat kita. Jadi kita baca lagi 33 kali, kesudahannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, diampunkan dosa walaupun sebanyak buih lautan. Ya Allah. Kemudian apa lagi para jemaah, kita pun baca doa
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam pun baca doa. Doa sebab Rasulullah tadi dah sebut, saya bacakan hadis tadi. Ayyud du'ai asma'. Ditanya, ya Rasulullah, doa yang mana bila masa yang terbaik yang diterima Allah? Jadi fi jawfil lail, pada tengah malam ataupun semain tahajud, dan ketika fi duburi kulli salawatil maktubah, ketika sebelum habis sembahyang ataupun selepas habis sembahyang, sembahyang fardu. Dan ada dalil sahih menunjukkan Rasulullah berdoa. Antaranya riwayat Imam Muslim, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku daripada azabmu pada hari dibangkitkan manusia. Hadis sahih. Dan ada 2-3 lagi hadis yang Rasulullah doa lepas sembahyang. Allahumma aslih li ada hadis lain. Jadi hadis-hadis menunjukkan berdoa lepas sembahyang, terutama sembahyang fardu, memang digalakkan oleh Rasulullah, sebagaimana hadis pun menyebut. Jadi saya agak hairan mendengar ada pandangan yang mengatakan bukan amalan sunnah, tidak digalakkan berdoa lepas sembahyang. Saya pun wallahu alam, saya kurang faham kenapa timbul pandangan-pandangan yang agak ganjil macam ini. Kemudian lepas berdoa kita baca Fatihah. Fatihah sebab kita ambil berkat daripada surah Al-Fatihah. Kita tawassul, ya Allah, mudah-mudahan dengan Ummul Quran, ibu Al-Quran, maknanya diterima segala amalan-amalan banyak tadi. Kemudian kita akhiri dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini doa Nabi Ibrahim, tuan-tuan, para jemaah. Nabi Ibrahim AS ketika dah bangunkan Kaabah, siap semua dengan anaknya Nabi Ismail, apa Nabi Ibrahim berdoa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan soleh kita ni lah, sembahyangnya, zikir berjamaah. Ini sebagai merendah diri. Jangan sombong. Janganlah kita kata dengan orang lain, aku ni dah banyaklah ibadah, aku dah banyak pergi haji, aku dah banyak pergi umrah. Jangan. Ini, maaf cakap lah, ini kadang-kadang takut sombong. Adab kita kepada Allah Ta'ala, macam mana banyak pun ibadah kita jangan cerita-cerita orang sudah. Kita kata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini adab Nabi Ibrahim, adabnya. Dah buat Kaabah semua, tetap minta kepada Allah, terimalah amalan soleh kita. Begitulah para jemaah sebab habis semua, kemudian kita salam-salam dengan imam ni lah. Ini sebagai apa? Kita tahu ada hadis menyebut kita salam ni semua menjatuhkan semua dosa-dosa. Dan kita semain sunat ba'diyah, insya-Allah para jemaah besar kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah, kita akhiri kuliah kita pada malam ini. Kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Ini pun ada hadis, 1 kali baca Qul huwallahu ahad 1/3 Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, mudah-mudahan insya-Allah seperti seluruh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.